Bolawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ruzlan, tuan nak bertanya. Kita lihat sekarang ni gerakan tukar di negeri Kelantan ini begitu hebat. Maka kita ingin mendapat sedikit pandangan pribadi tuan. Mengapa kita perlu menukar kerajaan negeri Kelantan? Lebih dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlunya satu pertukaran dari segi pentadbiran kerajaan dilakukan untuk mentadbir negeri Kelantan ini adalah di atas beberapa faktor yang dirasakan amat perlu. Yang pertamanya ialah itu terlalu lamanya pemerintah PAS di negeri Kelantan ini, yang mana sehingga kini melibatkan satu jangka waktu lebih kurang 22 tahun. Ini membuatkan rasa jemu rakyat dengan sistem pentadbiran yang tidak menentu. Yang kedua pula, perbalahan di kalangan pemimpin-pemimpin PAS di atas perebutan kuasa dan juga perebutan kerusi-kerusi yang ingin dipertandingkan. Yang kedua, sistem PAS juga boleh dilihat sebagai tidak mempunyai visi dan misi yang jelas di dalam pentadbirannya, di mana kalau dulu ianya boleh diperlihatkan berperanan untuk menegakkan hudud, tapi sekarang ni hududnya entah mana. Dan setelah ada perkongsian perjanjian kecil kuasa terhadap sistem pentadbiran yang dikatakan ingin menuju ke Putrajaya, jelas sekali matlamat yang diwar-warkan oleh PAS selama 22 tahun ini telah hilang dan telah banyak diganti dengan retorik yang tidak berasas, yang telah menjurus kepada jemunya masyarakat dan terutama golongan muda yang berpendidikan dan berpengetahuan pada masa kini. Yang ketiganya, pasal konsep kebajikan yang diperkenalkan sekarang tidak menampakkan ianya betul-betul kebajikan, malah boleh kita katakan ianya lebih kepada penindasan, di mana ladang rakyat yang mempunyai satu konsep jelas di dalam pentadbiran ingin menjurus kepada kebajikan, namun ianya lebih kepada penipuan dan juga manipulasi atas nama rakyat untuk mencari sedikit imbuhan dan pendapatan bagi kepentingan pribadi orang-orang tertentu di dalam pentadbiran PAS. Yang ketiga ialah janji-janji yang diselubungi oleh banyak projek-projek yang terbengkalai dan tidak ditunaikan, terutama sekali projek lebuh raya rakyat, stadium rakyat, semuanya yang membabitkan perkataan rakyat telah ditinggalkan begitu saja tanpa melaksanakannya telah gagal dilaksanakan ataupun ditunaikan. Soalan yang kedua, Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz dianggap sebagai ikon yang mempunyai imej yang sangat baik, soleh. Mengapa kita perlu tukar dia sebagai menteri besar?
Kalau kita lihat dari segi ketokohan dan boleh dikatakan personaliti Tuan Datuk Haji Abdul Aziz, ianya memang memperlihatkan seorang tokoh agama, tokoh yang dikatakan soleh. Sifat-sifat yang ada pada beliau itu memang telah meletakkan rata-rata orang di Kelantan akan rasa macam tertarik dan minat di atas sifat keluhurannya. Tapi apabila hari demi hari pentadbirannya, kalau dulu ianya mentadbir di Kelantan berteraskan kepada membangun bersama Islam, tapi sehingga kini membangun bersama Islam itu terus menerus diwar-warkan sampai kini. Apakah yang dibangunkan atas nama Islam, dan apakah Islam yang ada pada hari ini terbangun oleh pentadbiran yang diketuai oleh beliau sendiri. Apabila kita melihat dari skup yang lebih spesifik, Tuan Guru Ni Abdul Aziz ini boleh dikatakan dalam setiap siri ceramahnya sejak akhir-akhir ini telah menjelaskan bahawa beliau adalah seorang tokoh yang boleh dikatakan sebagai, dalam Islam kita namakan dia sebagai golongan muda ataupun Wahabi, di mana memperkecilkan ketokohan Rasulullah SAW dan lebih meletakkan ketokohan para sahabat melebihi daripada ketokohan Rasulullah. Contoh yang paling ketara ialah dalam satu majlis Maulidur Rasul yang diadakan di Kuala Kerai beberapa tahun dahulu di pondok Tuan Guru Haji Abdul Rahman, di mana beliau semua hadirin termasuk penghuni pondok telah berdiri dan meraihkan kemuliaan majlis Maulidur Rasul. Tidak bangun. Apabila ditanya oleh mudir pondok tersebut, dia mengatakan Rasulullah telah tiada. Perkataan begitu telah didengar oleh banyak orang dan diamati dan dihayati oleh setiap yang mendengar. Akhir sekali apabila perkataan tingkah laku yang sebegini dibandingkan dengan guru-guru yang mengajar di kitab-kitab di madrasah-madrasah, ianya jelas memperlihatkan bahawasanya beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang sepadan dengan jaguh-jaguh yang berada di kampung dan tokoh-tokoh yang tidak boleh kita terima sama sekali. Yang keduanya dalam siri-siri mengajar Al-Quran, mengajar di Bandar Kota Baru, telah mengulangi benda yang sama dan berkata perkataan yang lebih kurang sama maknanya dengan apa yang telah diperkatakan tadi. Di sini memperlihatkan dengan jelas bahawa beliau mempunyai satu pandangan yang mendalam terhadap fahaman-fahaman yang bertentangan dengan Islam, terutama sekali Syiah dan Wahabi. Kita di Malaysia yang mengamalkan ahli sunnah wal jamaah amat rasa terdetik mengenai kecelaruan yang ada di dalam fikiran dan fahaman yang ada di dalam dada Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Dengan jelas kita di Kelantan dan saya sebagai ahli masyarakat menolak sama sekali sikap dan keadaan yang sedemikian. Terima kasih. Terima kasih Tuan.